Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Noranis Aina binti Ahmad. Nombor matrik D201720800078. Apa khabar Dr. Junaina dan juga rakan-rakan saya rindui sekalian? Saya harap semua berada dalam keadaan baik di samping keluarga yang tersayang. Pada hari ini kita bertemu lagi dalam Makro Teaching 2. Hari ini saya akan kongsikan kepada anda semua mengenai tangisan ataupun menangis. Selalunya orang akan kaitkan menangis tersebut hanya untuk golongan wanita dan kanak-kanak. Tetapi adakah kita tahu lelaki juga menangis? Cuma mereka menyorokkan tangisan tersebut supaya orang tidak perasan tangisan itu. Okey. Sebelum saya pergi kepada yang lebih lanjut, saya ingin menjelaskan maksud menangis tersebut. Mari saya kongsikan kepada anda. Menangis adalah respon biasa seseorang manusia apabila berhadapan dengan situasi beremosi, contohnya sedih, gembira, marah dan ketakutan. Dalam satu kajian, terdapat sebuah kajian lebih 300 orang dewasa dalam purata mengatakan lelaki menangis sekali setiap bulan berbanding wanita menangis sekurang-kurangnya 5 kali per bulan. Ini kerana apabila wanita datang haid atau sebelum kedatangan haid, emosi wanita sedikit terganggu. Jadi tidak mustahil lah kan kalau wanita adalah juara yang kerap menangis. Okey. Anda tahu tak sebenarnya terdapat 5 kebaikan yang kita dapat apabila kita mengeluarkan air mata kita ataupun menangis. Mari saya kongsikan kepada anda semua apakah kebaikan-kebaikan yang kita dapat setelah kita mengeluarkan air mata kita. Tidak kiralah kalau kita beremosi, kita dalam keadaan sedih ke, gembira ke, marah ataupun takut. Okey, kebaikan yang pertama yang kita dapat setelah menangis iaitu kita dapat kurangkan stres ataupun tekanan yang kita hadapi dalam diri kita. Anda perasan tak kalau diri kita terlampau stres secara tiba-tiba, air mata kita akan rasakan air mata kita nak menangis. Ataupun kadang-kadang air mata dah bertakung pun dekat kelopak mata kita. Ini kerana tangisan akan merangsang daya parasempatetik yang akan membantu seseorang individu untuk melegakan tekanan tersebut. Jadi sebab itulah kalau kita rasa stres, kita rasa macam tak dapat nak pendam benda itu, kita akan rasa macam nak lepaskan melalui air mata kan. Kerana kalau kita tahankan air mata tersebut, kalau kita macam nak menangis tapi kita tahan, benda tu kita tak akan rasa puas, kita tak akan rasa macam tenang kerana tetap memikirkan perkara itu. Okey. Yang kedua, kebaikan yang kedua yang kita dapat setelah kita menangis adalah kita dapat melindungi mata daripada jangkitan kuman. Kalau mata kita kering, selalunya kita akan titikkan ubat mata tu kan. Jadi anda tahu tak, air mata yang mengalir juga mengandungi bahan anti kuman yang melindungi daripada yang dapat melindungi daripada jangkitan kuman. Kerana lysosome ini dapat berfungsi sebagai antibiotik semula jadi untuk merawat mata kita daripada terkena jangkitan kuman. Jadi kita tak perlulah selalu titikkan ubat mata tu, kerana dengan menangis je
kita dah dapat antibiotik semula jadi daripada diri kita sendiri kan, daripada menangis. Tapi tak mudah lah kalau kita nak menangis hari-hari. Okey, yang ketiga, menangis juga dapat membantu untuk tidur. Selalu kalau kita menangis, air mata tu tak berhenti lagi, kita dah tidur kan. Kerana dengan menangis kita akan berasa tenang. Kita akan berasa tenang dan mudah je untuk tidur. Macam bayi kan, kalau menangis senang je nak tidur. Begitulah juga macam kita dewasa ni. Tapi esok bangun pagi, mata kita dah mula bengkak dan sepet sebab tak basuh muka. Okey. Kebaikan yang keempat yang kita dapat setelah kita mengeluarkan air mata adalah kita dapat meningkatkan mood kita. Apabila kita menangis, ia berkait rapat dengan emosi kita. Marah, sedih, gembira dan kita rasa takut. Macam boleh ibaratkan dengan aur dengan tebing ataupun isi dengan kuku. Jadi menangis dengan emosi ini akan berkait rapat, sangat berkait rapat. Sebab itulah mudah je kita nak menangis. Sebenarnya bila kita setiap kali menangis ni, kita dapat melegakan perasaan dan boleh meningkatkan mood kita. Sebab apabila kita menangis, badan kita akan membebaskan hormon endorfin yang akan membuat emosi kita kembali stabil dan mood kita akan datang semula. Dia akan datang kembali. Jadi bila kita menangis ni, kita rasa macam aku perlu bangkit, aku perlu buatkan diri aku. Kita akan rasa macam kita tak akan berada dekat dalam mood sebelum kita menangis tersebut. Pernah tak rasa macam tu? Selalu kita pernah je rasa, tapi kita tak tahu yang tu untuk kebaikan diri kita. Kita ingat menangis ni hanya cuma untuk keburukan ataupun untuk meluahkan perasaan yang kita rasa selama ini dalam hati kita ataupun kita pendam kan selama ni kan. Okey, yang terakhir ialah dapat mengurangkan kemurungan. Masalah kemurungan ini boleh terjadi kepada semua orang, tak kira peringkat umur, pekerjaan mahupun jantina. Tak kira lelaki lagi kemurungan sebab tak menangis ataupun wanita, semua akan kena kemurungan kalau kita tak kawal. Jadi menangis ini amat penting untuk diri kita dalam melepaskan segala emosi negatif yang dipendam oleh kita, yang turut dia akan keluar bersama air mata tersebut. Okey, walaupun terdapat 5 kebaikan yang saya senaraikan tadi, tapi anda perlu pastikan diri anda terhindar daripada 4 tangisan ini. 1. Menangis tanpa sebab yang jelas. 2. Menangis terlalu kerap. 3. Menangis sehingga menjejaskan kehidupan harian anda. Dan yang keempat, menangis yang tidak dapat terkawal. Jika anda mendapati simptom-simptom seperti ini ada pada diri anda, segeralah mendapatkan rawatan sebelum perkara yang tidak diingini ini berlaku. Itulah yang saya ingin kongsikan kepada anda semua mengenai tangisan dan menangis. Dan saya harap apa yang saya kongsikan kepada anda pada kali ini dapat mengawal emosi anda setiap hari pada musim PKP ini. Terima kasih.